Isu penggunaan kalimah Allah hangat sekali lagi susulan keputusan Kerajaan Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri KDN pada 15 Mei lalu menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang memutuskan bahawa penganut agama Kristian boleh menggunakan kalimah Allah. Dan 3 lagi perkataan Arab dalam penerbitan bahan agama Kristian bagi tujuan pembelajaran. Dalam kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pada 16 Mei lalu pula menekankan keputusan itu hanya membabitkan pencanggahan terhadap keputusan Kabinet dengan arahan pentadbiran dan tidak melibatkan aspek agama. Namun mengapakah isu ini masih menimbulkan pelbagai tanda tanya, spekulasi dan sentimen? Bagaimana untuk kita mencari titik penyelesaian secara holistik dengan mengambil kira perpaduan dan keharmonian pelbagai kaum dan agama di negara. Tirai analisis kini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadir Roslan mengemudi rancangan analisis pada hari ini. Kita akan membincangkan satu isu yang berdegar-degar di segenap media masa iaitu berkaitan dengan polemik kalimah Allah. Baik, umum kita ketahui punca timbulnya semula isu ini berikutan dengan satu kes yang berlaku pada tahun 2008. Tetapi kronologi kes itu begitu panjang, begitu rumit, kita tidak mahu dan tidak ingin untuk melihat dengan lebih dalam lagi berkenaan dengan isu tersebut. Dengan kapasiti dan masa yang kita ada pada hari ini. Natijahnya, polemik penggunaan kalimah Allah ini sentiasa menarik minat umum, ya, dan seolah isu ini ditelan mati mak di luah mati bapa. Jadi kita akan gunakan platform analisis pada hari ini untuk memahami secara surface atau secara tohor supaya rakyat cakna dan insya-Allah mungkin lebih bijak dan berhati-hati dalam memilih naratif polemik ini. Jadi kita akan lihat dari sudut pandang ahli akademik. Saya kenalkan panel pertama, Ustaz Abdul Razak, Pengarah Pusat Islam Universiti Selangor, UNISEL, jauh di sana, segak berpakaian merah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan analisis pada hari ini. Dan kita juga ingin mengambil sudut pandang seorang agamawan. Panel kedua, bekas Presiden Angkatan Pemuda Belia Islam ABIM, Tuan Haji Amidi Abdul Manan atau Cikgu Amidi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana jemput saya. Alhamdulillah. Baik. Sebenarnya kita akan mulakan analisis kita dan dengan memahami isu dan fakta-fakta kes lah. Jadi saya nak mulakan dengan Ustaz Razak dulu. Kerana apa isu ini begitu kompleks lah sebenarnya. Kalau kita tidak diterangkan, semakin memberi ruang dan peluang pada orang untuk mempolemikkan isu ini. Jadi selaku ahli akademik, selaku tenaga pengajar, kan, pensyarah yang sering mencerahkan isu-isu yang kelam, bagaimana sebenarnya kita mencari titik permulaan untuk menjelaskan isu ini kepada masyarakat, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengundi kita dan sahabat saya, saudara Cikgu Amidi. Baik, apabila kita diuji sekali lagi negara ini dan digemparkan dengan kalimah Allah dengan berbagai polemik-polemik yang telah wujud dalam minggu-minggu terakhir ini, jadi kita sepatutnya memberi pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat maklumat yang jelas dan tepat, dapat tahu kronologi daripada awal sehingga ke hari ini supaya boleh dibuat pertimbangan yang jelas dan akhirnya bertindak berdasarkan kepercayaan dan ilmu. Ini kita risaulah hari ini kalau dimainkan, maka dia boleh menimbulkan fitnah pada agama dan perkara-perkara yang tidak diingin di dalam negara kita. Jadi dia bermula apabila sebagaimana yang pengundi nyatakan tadi ialah apabila Jill Island ini telah ditahan di airport KLIA kerana membawa CD yang dibelajar Kristian di Indonesia dan ada tulisan Allah di situ. Dan mengikut prosedur daripada custom memang tak boleh lah, sebab mana boleh
perkataan Allah itu diletakkan di dalam agama yang lain. Maka dirampaslah CD dia. Jadi dia melalui proses kehakiman, proses perundangan untuk mendapatkan CD itu semua sehingga ke hari ini. Dan kita mengambil keputusan bahawa proses-proses yang dilakukan itu ada percanggahan antara keputusan kabinet dengan pentadbiran atau SOP yang ada di dalam kastam tersebut dalam konteks penggunaan kalimah Allah. Dan ada 3 lagi, iaitu Baitullah, solat dan juga Kaabah. Jadi maka sebab itu dicabar penggunaan itu kerana berdasarkan pertuturan yang biasa disebut dan dikatakan di Sarawak, sebab dia ni orang Melanau, Sarawak. Dan perkara ini menyebabkan polemik dalam kalangan mungkin ada ahli agama, ahli akademik, mungkin masyarakat awam dalam memahami perkara ini, sedangkan Kementerian Dalam Negeri dah jelaskan bahawa ini tidak ada elemen agama, yang ada hanyalah pentadbiran teknikal dari sudut kehakiman bagi mendapatkan tersebut. Cuma ada elemen kalimah Allah di situ yang menyebabkan orang cuba mempermainkan isu ini. Jadi sebagaimana yang tuan-tuan yang arif dan tahu bahawa ini adalah isu perundangan, dan saya yakin dan saya percaya kerajaan maupun PDRM maupun Jabatan Agama atas maqasid syariah nak menjaga kesucian agama amat prihatin dan amat teliti dalam menangani isu ini, dan kita haruslah melihat perkara ini dan kita serahkan kepada mereka yang lebih arif bagi mengelakkan kita yang tak tahu apa-apa di kampung atau di dalam bukan kepakaran kita, menyebabkan kita bertindak sesuatu yang sebenarnya tidak ada kena-mengena dan akhirnya mengaibkan kita semula. Jadi dia ada proses rampasan CD itu, kemudian dia nak ambil CD itu balik, dan kemudian melalui proses undang-undang kerana bercanggah antara dua tersebut. Dan telah pun ditolak rayuan tersebut, dan kali ini ada kedua. Dan kita dah dengar pun penjelasan bahawa tujuan penarikan balik ini adalah untuk memperkemaskan lagi kedua keputusan itu bagi tindakan seterusnya. Yang penting sebenarnya kita nak menjaga kalimah Allah itu. Kalau setakat ini kita teruskan di Malaysia ini, kerana bahasa kita, orang kita faham dah tu, Allah itu merujuk kepada La ilaha illallah. Maknanya Allah merujuk kepada tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mengelakkan perkara-perkara ini disalah faham dalam bahasa ataupun penulisan-penulisan agama lain, terutama di Kristian, dalam bahasa Melayu contohnya, yang boleh mengelirukan orang. Jadi kita kena jelaskan perkara tersebutlah. Itu premis awal yang saya nak terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan penonton semua, supaya menenangkan keadaan bahawa kita ada kita ada badan yang paling amanah untuk melaksanakan dan menyelesaikan perkara ini, maka kita tunggu dan bersabar. Itu dari saya. Satu kepesan yang sangat baik. Dan Cikgu Amidi, mungkin saya nak bacakan juga kenyataan media yang amat berhormat Perdana Menteri pada 17 Mei lalu. Perenggan pertama dan kedua menyatakan mesyuarat Jemaah Menteri hari ini telah membincangkan keputusan Peguam Negara untuk menarik balik rayuan terhadap kes Jill Ireland berhubung bahan penerbitan yang mengandungi kalimah Allah. Jemaah Menteri mengambil maklum bahawa keputusan yang dibuat hanya berkisar soal pentadbiran dan tidak merubah ketetapan Mahkamah Persekutuan pada tahun 2014. Jadi, Cikgu, macam apa sebenarnya premis? Kalau tadi memang Ustaz menjelaskan premisnya, ya. Jadi, premis utama kes ini dan apa yang dimaksudkan dengan soal pentadbiran, dan adakah ini satu salah faham? Dan Cikgu, macam mana kita nak merapatkan jurang di antara salah faham ini, antara kes ini yang dilihat tidak ada berkaitan dengan aspek agama dan juga penggunaan kalimah Allah ini, Cikgu? Okey. Baik, jadi premis saya yang pertama. Premis saya yang pertama adalah kepala mesti dingin. Hati panas tak apa. Kepala mesti dingin. Okey, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nani atas soalan yang diberikan tadi. Kalau kita lihat balik sebenarnya kes ini saya kira sebagai diambil tindakan secara profesional. Okey. Menteri Dalam Negeri dia bukannya mendengar nasihat daripada orang tepi jalan ke, daripada siapa-siapa, tapi dia mendengar nasihat daripada Peguam Negara sendiri. Jadi Peguam Negara lah yang menasihati menteri untuk, bukan, saya rasa bukan untuk menarik secara total, tapi untuk menangguh, sebabnya yang menjadi punca kepada permasalahan ini adalah percanggahan arahan yang dikeluarkan oleh badan-badan kerajaan sendiri.
Yang pertamanya adalah arahan kabinet pada bulan Mei tak silap saya 1986, kemudian diikuti oleh perkeliling perkhidmatan kastam pada bulan Disember pula, lebih kurang dalam 7, 6 ataupun 7 bulan selepas daripada itu. Jadi kalau kita lihat kejadian ini berlaku selepas 22 tahun. Kan, selepas 22 tahun. Sepanjang 22 tahun kita tak pernah berhadapan dengan masalah ini. Jadi pada saya, saranan yang dibawa oleh Jemaah Menteri untuk merujuk, untuk memberikan cadangan kepada Majlis Haji Raja adalah satu saranan yang cukup tepat. Kat situ nanti kita bincang dan kita harus memberikan keyakinan kepada ketua agama negeri-negeri kita ni, raja-raja dan para sultan untuk bermusyawarah, memikirkan, mempertimbangkan apakah yang terbaik. Dan mereka ini sepanjang sejarah telah terbukti berjaya dan mampu untuk menjaga agama kita. Dan saya fikir atas dasar inilah maka kebijaksanaan raja-raja diperlukan untuk mempertimbangkan. Kalau katakan sebab bila kalau kita meneruskan rayuan ini, belum tentu lagi. Ada kemungkinan menang, ada kemungkinan kalah. Jadi kalau katakan kalah sekali lagi, mungkin dia akan menimbulkan kesan yang lebih besar. Jadi sebelum itu saya kira memang cukup tepat supaya dibawa kembali ke Majlis Raja untuk kita memikirkan dan untuk kita pertimbangkan dan kita perkemas. Sebenarnya masalahnya adalah tafsiran hakim di Mahkamah Tinggi itu yang mengatakan bahawa arahan atau perkhidmatan kastam itu terbatal oleh arahan kabinet. Itu sebab ada percanggahan, sebab kalau ikut kabinet, semua empat perkataan apa semua tu boleh digunakan dengan syarat. Tapi kastam punya arahan langsung tidak boleh digunakan. Jadi bila berlaku pertimbangan itu, maka hakim menyebelahi kepada arahan kabinet dan akhirnya itu yang disebutkan sebagai perkataan itu secara pentadbiran. Jadi saya kira memang cukup tepat dikembalikan semula kepada Majlis Raja-Raja untuk kita sama-sama menimbangkan dan memperkemaskan supaya tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Dan kita harus, sebagaimana yang saya sebut tadi, kepala mesti dingin. Barulah kita boleh selesaikan masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jika kita lihat isu ini daripada segi rukun negara pula, adakah ini juga termaktub dengan keluhuran perlembagaan? Adakah memang rakyat sebenarnya perlu terima dengan hati yang terbuka dan inilah satu isu yang kita perlu santuni rukun negara kita, Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih Nani di atas soalan tadi. Di dalam 5 rukun negara, selain daripada keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, yang akhir itu ada ketatasusiliaan, kesopanan dan kesusilaan. So ini makna dalam berbeza pandangan, dan kita tahu ada pandangan mufti berbeza dan sebagainya, mungkin ada sedikit perbezaan kerana latar belakang rakyat mereka yang berbeza. Baik. Yang menyebabkan mengapa mereka bertindak membuat keputusan itu, berjihad seperti itu. Kena ada negeri boleh, ada negeri tak boleh. Kerana dia melihat kepada ini adalah sebahagian daripada ada berlakunya perbezaan pandangan. Ya, tetapi yang kena jagalah adab. Saya terpaksa potong dulu sebab apa? Kita akan kembali selepas rehat sebab saya memang tertarik dengan isu kesopanan dan kesusilaan itu, tetapi selepas ini simpan dahulu poin-poin itu kerana selepas rehat jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali dalam analisis sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih kerana setia bersama-sama dengan kita. Jadi usai sebentar tadi kita fahami secara teknikal berkenaan dengan kes yang membangkitkan semula polemik kalimah Allah. Kita tutup cerita itu dahulu dan kita ingin orang kata orang putih, kita kena address the elephant in the room. Hakikatnya isu ini memang sering kali menjadi kegusaran. Jadi saya nak tanya cikgu, isu ini menimbulkan pelbagai sentimen di mana kita nak tahu sebenarnya apakah naratif isu polemik ini sebenarnya dan apakah sebenarnya kebimbangan umat Islam sebenarnya, cikgu. Okey, baik. Satu soalan yang cukup menarik. Okey. Dia sebenarnya banyak kita harus melihat balik kepada latar belakang. Khususnya latar belakang orang Islam di tanah air kita, khususnya di Semenanjung ini.
Jadi sebenarnya kedatangan Islam sememangnya direncanakan. Sebab itulah teori mengatakan bahawa kedatangan Islam ke Nusantara ini adalah kehadiran pendakwah-pendakwah daripada tanah Arab. Okey. Dia bila dia sampai ke sini, jadi penduduk di sini sebenarnya bukan tidak beragama. Sudah ada agama pada masa itu, dan kita tahu dalam sejarah pun dikisahkan bahawa penduduk di sini sudah pun ada agama, itu agama Hindu ataupun juga mungkin agama animisme. Okey. Daripada situ, para pendakwah telah pun memikirkan apakah cara terbaik untuk berdakwah kepada umat manusia di rantau ini. Jadi apabila dia melihat bahawa dalam konsep Hindu itu sendiri adanya satu konsep ketuhanan yang tunggal, ketuhanan yang esa ini dalam istilah kita, yang menggunakan kalimah disebut sebagai Brahman. Okey. Jadi walaupun konsep Brahman ini mungkin telah difahami oleh penduduk di sebelah sini, tapi dengan sengaja pendakwah pada ketika itu memilih untuk menggunakan bahasa Melayu. Ataupun bahasa Melayu Riau lah, bahasa Melayu Riau, dan tidak menggunakan bahasa Jawa. Kerana minta maaflah orang Jawa. Okay. Jawa mungkin pada masa itu ada unsur-unsur kehinduannya agak kuat sikit. Okay. Jadi nak tak nak menggunakan kalimah Allah itu untuk menceritakan berkaitan dengan ketuhanan itu. Dan itu yang dikembangkan. Sebab itulah kalau kita melihat bahawa betapa kuatnya keterikatan antara bahasa Melayu dengan kalimah Allah itu, mana kalimah Allah terus diikatkan dengan ketauhidan yang memang selari dalam Islam. Sebab itu kita rasa pelik. Kita rasa pelik kalau sebut Allah ni, orang lain yang sebut. Orang lain yang sebut. Tapi perkara ini tidak berhenti di setakat itu. Jadi kalau kita lihat balik, ini mungkin perkembangan Islam khususnya di tanah Melayu ini agak berbeza dengan cabaran-cabaran dakwah di negeri jiran kita di Indonesia. Sebab mereka membenarkan untuk menyatukan, sebab apa ni, mereka menerima bahawa bahasa Melayu itu atau bahasa Indonesia itu sebagai lingua franca, akhirnya telah termasuk jugalah kalimah Allah. Dan itulah juga yang berlaku dengan rakan-rakan kita di Sarawak. Dia sudah tentulah orang Melayu ni, orang Melayu khususnya di Semenanjung, dia merasakan bahawa keutuhan maksud dan juga makna Allah itu tidak boleh digugat. Itu daripada segi, kalau kita nak faham kenapa orang Melayu khususnya di Semenanjung ini merasa cukup bimbang untuk berkongsi kalimah itu. Dan sebenarnya kalimah Allah ini, kalau katakan ini adalah satu keunikan dan hanya berlaku di Malaysia sahaja. Kalau kita sembang dengan kawan-kawan kita di Indonesia, in fact mungkin di Sarawak pun mungkin dia susah nak faham. Tapi atas kebimbangan itulah kita terima ini sebagai salah satu daripada kepelbagaian. Unsur-unsur yang berbeza, unsur-unsur kata orang tu yang tidak seragam ini yang seharusnya kita layan, tambah pula perkara ini memang daripada asalnya sudah sebegini, maka kita harus menangani perkara ini dengan sebaik mungkin. Jadi kita mohon juga teman-teman sama ada di Sarawak ataupun dengan agama-agama lain menghormati. Kalau sebut Allah saja, khususnya di sini, maka Allah itu adalah Tuhan bagi orang Islam. Itu sudah memang termaktub dan memang dah difahami sedemikian. Dan dalam masa yang sama, saya kira perkara ini tidak mengganggu kefahaman ketuhanan agama-agama lain. Mereka masih lagi boleh memahami tanpa menggunakan nama Allah, mereka masih lagi boleh memahami konsep ketuhanan mereka. Jadi saya kira perkara ini perlu untuk menjadi pertimbangan, bukan saja pertimbangan umat Islam, juga pertimbangan kaum-kaum lain. Kaum-kaum lain, supaya perkara ini akan menjadi lebih aman, lebih damai. Dan sebab itulah tadi saya amat menghargai, menyokong apabila ini dikembalikan kepada Gajah-Gajah, sebab orang Melayu khususnya di Semenanjung ini amat menghormati institusi diraja. Jadi itulah cara penyelesaiannya. Baik. Jadi Ustaz, semalam Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengeluarkan kenyataan menggesa ahli politik agar tidak membelakangkan fakta mengenai isu kalimah Allah ni, dan katanya dalam berhadapan dengan isu ini lebih-lebih lagi sering dijadikan peluru politik lah.
Adakah ianya wajar dijadikan wadah politik, Ustaz? Dan apa mungkin kesannya jika ianya sering kali digunakan sebagai salah satu peluru-peluru untuk berkempen ni, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Nani. Jadi ini cabaran kita di kawasan Nusantara ini. Ini dah dalam psikik masyarakat Melayu ni. Dia bila berbeza pandangan, bila politik ni automatically dia kena mesti memihak kepada apa yang kumpulan dia. Akhirnya dia akan berlakulah kumpulan cakap ni dan akhirnya masing-masing cuba menegakkan sesuatu fakta mereka. Dan sebab itu apabila menteri menyatakan jangan membelakangkan fakta. Kerana kalau di depan emosi buruk jadinya. Jadi kena apa-apa kena berdasarkan fakta. Dan fakta telah pun diberikan. Sebagaimana yang cikgu nyatakan tadi tentang suka tak suka, nak tak dalam masyarakat kita di sini, Allah itu merujuk kepada qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Secara tidak langsung mana-mana perkataan Allah yang berada di kitab-kitab yang lain, terutama yang bukan agama Islam, yang tidak merujuk itu pasti-pastinya mengguris orang Melayu atau orang Islam. Dan jika ini jadikan bahan politik dalam sentimen pada sekarang ini yang kerisauan kita dan kebimbangan kita apabila agama dan kaum itu diletakkan di hadapan dalam meraih apa-apa manfaat daripada politik, dan dia akan merugikan satu negara lagi. Sebab negara kita dah stabil dah ni. Janganlah kita menjadikan isu-isu yang kita permainkan ini yang akhirnya dia membawa masalah-masalah yang lain dalam keadaan masyarakat tidak diberi penjelasan. Dan mungkin walaupun kita dah ada sejam ini penjelasan dan penonton-penonton pun yang dengar, dan pastinya ada kupasan-kupasan selepas ini daripada media sosial dan sebagainya, maka pertama sekali adalah kayu ukur ilmu dalam menangani kepelbagaian, dalam menangani masing-masing nak jadi juara ni contohnya. Jadi haruslah melihat bahawa yang menang itu mestilah Islam, yang menang itu mesti umat, bukannya kumpulan tertentu. Sebab kita ada benda yang lebih besar kita nak jaga. Dalam cabaran pada hari ini, kadang saya tanya anak murid saya mengajar perbandingan agama di UNICEL. Jadi saya tanya pada pelajar-pelajar dalam konteks mereka nak memahami perkara tersebut, terutama anak remaja dalam konteks tajuk inilah. Dan kebanyakan mereka saya suruh kenalkan Allah Taala. Kadang dia tak dapat jawab dengan tuntas kan. Jadi kalau perkara tersebut, ini lagi bagaimana kita pertahankan sesuatu yang kita tak tahu. Kita biasanya kita bertindak di atas keyakinan kita. Kalau kita tak yakin, itu yang kadang-kadang lemau dia tu. Jadi dalam konteks kalimah Allah ini, kalau jadikan peluru-peluru politik, dia akan merugikan dalam konteks kita akidah ni, tauhid ni. Jadi nanti jadi bahan-bahan permainan. Dan yang lebih malang, kita ingat kita sedang mempertahankan maqasid syariat ini, menjaga lihifziddin, untuk menjaga agama. Rupa-rupanya dengan kita menjadikan politik, kita sebenarnya telah merendahkan dan menghina perkataan yang mulia itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita gunakan pada premis-premis yang sebenarnya tidak wajar. Begitu. Baik. Okey, sebentar saja lagi, jangan ke mana-mana. Kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana sebenarnya umat Islam perlu proaktif dalam menangani atau berhadapan dengan isu polemik kalimah Allah ini sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan Analisis. Hari ini kita membincangkan berkenaan dengan isu polemik penggunaan kalimah Allah. Banyak sebenarnya yang kita sudah kupaskan daripada tadi, antaranya bagaimana, tapi belum lagi kita kupaskan, antaranya bagaimana cara-cara umat Islam untuk menjadi lebih proaktif dalam berhadapan dengan isu-isu ini. Dan kita nak sambung, tadi Ustaz ada menekankan bahawa
jika ianya dipolemikkan dan jika ianya digunakan sebagai peluru politik, kita mungkin akan orang kata meletakkan Islam itu jeopardize lah, meletakkan Islam itu di salah satu ni. Dan Ustaz selalu bersama-sama dengan golongan belia ya sebagai ahli akademik, tenaga pengajar. Mungkin bagaimana agaknya Ustaz nak memberi saranan kepada belia di luar sana, bagaimana mereka ingin berhadapan apabila polemik sebegini berlaku, Ustaz, khususnya pada golongan belia. Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih di atas soalan yang tadi diberikan tadi. Baik, semasa saya berinteraksi dengan pelajar-pelajar dan kelas saya, dan perkara yang kita letakkan di hadapan itu adalah ilmu. Kerana anak-anak muda ini, ya kita tahu anak muda ini dia punya cepat marah, dia nak yang idealisme. Idealisme itu sesuatu yang nak dikejar, nak dapat. So apa yang dia nak, dia mesti dapat. Dan masalah cabarannya ialah, adakah yang dia nak itu benar dan betul? Takut ia adalah bentuk sentimen. Sentimen. Jadi sebab itu dalam konteks di sini ya, saya selalu menggalakkan pelajar-pelajar ini membaca buku-buku Islam luar, dan saya minta dia bergaul dengan orang luar. Bahkan dalam saya minta dia berinteraksi dengan agama lain. Sebab kalau ialah anak-anak kita dulu tadika Islam, sekolah menengah Islam, universiti pun ada agama, tak pernah bercampur dengan non-Muslim contohnya. Jadi bila saya tanya, dia tak tahu. Dan kedua, prinsipnya man jahala syai'an fa'adahu. Bila dia tak tahu, maka dimusuhi. Sepatutnya ada elemen li ta'arufu tu. Jadi saya banyak penekanan supaya kita sebagai pelajar dan agama, sepatutnya kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas dalam kita bertindak sesuatu. Terutama dalam hifziddin, dalam menjaga agama ini, dan menjaga Allah SWT, menjaga agama ini. Dan apa isu ini, kita mengelak diri kita dari kita tersalah guna. Memang kita mempertahankan. Kadang-kadang kita pertahankan kalimah Allah. Subuhnya tak sembahyang juga. Itu malu juga kan? Pertahankan, tapi ada beberapa kali dia tak jaga. Orang melihat apa yang dibuat, bukan apa yang dicakap. Ini cabaran. Saya selalu ingat anak-anak muda lah, sebagai cabaran tu anak-anak muda lah. Saya ingat minta dia buat research, bahkan saya minta dia bergaul dan berada interaksi dengan agama lain dan kenal. Dan kadang-kadang budak ni dia takut. Saya cakap, kenapa takut? Saya tak rosak akidah ke kalau saya berbual dengan dia? Adakah saya kira murtad kalau saya pegang Bible? Cakap, jadi kita tak nak begini pun, sebab akhirnya dia tak faham dan menyebabkan bila berlaku isu ini, kita khawatir dan kebimbang dia mengambil jalan yang agak keras dan akhirnya merugikan umat. Sedangkan anak-anak muda ini sepatutnya dipenuhi dengan pembelajaran, research, dan dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan kalimah itu bukan saja dilafazkan, disebut, tetapi juga tertancap dalam pemikiran, akhirnya melahirkan tindakan yang betul dan benar. Begitu. Baik, Cikgu Hamidi, tadi Ustaz ada menyatakan kan sebenarnya ilmu itu pentinglah. Tapi kita cerita pasal ilmu, tentu ramai sekali yang menggunakan emosi. Mungkin bagaimana agaknya nada emosi yang masyarakat Malaysia, Melayu Islam khususnya untuk menerima isu-isu sebegini. Dan kerana rata-rata yang menyatakan jika kita tidak menunjukkan sebarang emosi berkenaan dengan isu-isu begini, seperti apa yang dilihat seolah-olah melekehkan agama kita dan sebagainya, seolah-olah kita tidak menyayangi atau menegakkan Islam kita itu. Jadi apa sebenarnya sikap atau nada emosi yang boleh kita ambil kira dalam isu-isu sebegini, Cikgu, dalam pada masa yang sama menunjukkan yang kita masih lagi menegakkan syiar Islam dan menyayangi agama kita, Cikgu? Okey, baik. Terima kasih. Soalan yang saya kira cukup menarik untuk kita bincangkan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, antara ilmu dan emosi. Okey. Nani bimbang tak? Nani bimbang tak? Bimbang sebab saya ada anak kecil. Saya pun memang bimbang jugalah, sebab saya fikirkan macam mana agaknya cara saya nak mengajar anak-anak untuk sentiasa letak diri itu sebagai seorang Muslim dahulu. Barulah meletakkan, okey, saya ada seorang Melayu tapi letak Muslim dahulu. Itulah kebimbangan saya sebenarnya, Cikgu. Okey, saya kira kita sebenarnya berkongsi kebimbangan yang sama. Okey, orang Islam sekarang dia bimbang. Okey, dia bimbang sama ada nanti bagaimana, okey, masa depan generasi, adakah mereka ini akan terkeliru? Okey, adakah mereka ini nanti susah untuk faham agama mereka yang sebenarnya?
Dan ini kadang-kadang yang membuatkan ada reaksi-reaksi yang saya kira melampaui daripada rasional. Sampai ada yang sampai kata ini adalah satu perang sabil. Kerana ini adalah satu perkara yang mesti kita pertahankan dengan nyawa dan darah. Kan? Jadi kita perkara-perkara ini kita kena ingat bahawa yang isu yang ada sekarang ni adalah isu pemakaian. Jadi bila isu pemakaian, kalau kita lihat balik, mufti-mufti kita pun berbeza-beza pandangan. Okey, Mufti Kelantan kata macam mana? Mufti Kelantan kata ini adalah isu kecil dan kita kena bergerak selepas daripada yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Dengan apabila KDN bertembung dengan Archbishop, kan, maka telah diputuskan bahawa kalimah Allah tidak boleh digunakan. Jadi itu pandangan Mufti Kelantan. Begitu juga dengan Mufti Pulau Pinang. Okay, begitu juga dengan Mufti Perlis dan sebagainya. Jadi pendekatan mereka jadi sekarang ini apa yang saya tekankan sini, kita boleh berbeza pandangan dari sudut pemakaian. Kan, dari sudut pemakaian. Jadi saya rasa untuk pemakaian ni mungkin kalau kita tengok balik enactment negeri ada yang bermula dengan tidak boleh. Tidak boleh digunakan kan, untuk gini-gini. Tapi ada setengah enactment negeri pula kata boleh digunakan dengan syarat sebegini. Jadi pendekatan negeri masing-masing itu berbeza, tapi semangatnya satu, okay, iaitu untuk mewujudkan keharmonian, mewujudkan menghindarkan salah faham, okay, dalam kalangan umat Islam dan juga umat agama lain. Jadi dari sini kita kena faham, kalau yang saya rasa asas yang masyarakat kena faham adalah salah satu daripada pembentukan, nak kata pembentukan hukum ataupun pembentukan neraca pertimbangan disebut sebagai uruful balad. Jadi kebiasaan satu tempat. Itulah dia sekarang ni yang kita sedang pertahankan, ini adalah uruf di Malaysia Barat, okey, yang menyatakan bahawa kalimah Allah ini begini macam ni. Okey. Jadi sekarang ni bila dah kalau kita faham bahawa boleh, boleh ada ruang untuk kita berbeza pandangan, maka sudah tentulah ini nanti akan meredakan. Kalau tak boleh ada perbezaan pandangan ni kerana ni, itu yang mula kata siapa yang kata boleh, kan, jaga kau. Kan. Jadi perkara macam ni bukan setakat dia tidak dapat untuk mengangkat agama kita, malah itu yang Ustaz Razak sebut tadi, dia merendahkan dan akhirnya kita sama-sama kita sama-sama umat Islam, akhirnya kita yang bermusuhan. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita nak. Jadi itulah dia sikap yang seharusnya kita ambil. Sebab yang saya ulang yang balik tadi, maknanya kepala kena dingin. Kepala kena dingin, kita kena faham bahawa ada beza antara konsep atau antara teologi dengan masalah pemakaian. So sekarang ni masalah teologi saya rasa tadi dah selesai. Semua orang dah sepakat dah. Sekarang ni cara macam mana nak guna. Ada pula yang petikai kan. Habis tu yang dekat Sarawak tu pula macam mana? Itu adalah pilihan orang Sarawak. Itu adalah pilihan orang Sarawak. Dan mereka kat sana pun, saya pun pernah pergi kat sana, dia macam doa, ya Allah, ya Tuhan kami. Yang sebut tu orang Kristian. Kan? Jadi itulah, jadi dia boleh terimanya itu. Itu uruf dia. Dan itu adalah pilihan dia. Dan kita lihat masih berlaku lagi perkembangan agama Islam. Orang ada masuk agama Islam lagi. Kan? Jadi tak nak apa semua, itulah dia. Saya fikir semua kena berhati-hati dalam keadaan ini, yang baik yang muda, pemimpin politik dan sebagainya, bagi kita tak merugi. Jangan kita dapat secawan tapi ruginya sebakul. Itu yang kita tak nak. Jadi kita kena faham, dan saya kira kerajaan telah pun cuba untuk menangani perkara ini dengan berhati-hati. Okay, jadi maknanya sekarang ni kita semua risau, kita semua bimbang, dan kita harap bahawa perkara ini dapat ditangani dengan baik. Allahuakbar. Baik, Ustaz, mungkin daripada tadi kita seringkali memberikan kata-kata buat umat Islam, Melayu Islam. Bagaimana pula kalau kita ingin menyantuni mereka yang bukan Islam pula untuk memahami isu ini? Adakah kita boleh menggunakan rukun negara, 5 rukun negara kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam untuk memahami natijah isu ini? Bagaimana Ustaz, pandangan Ustaz? Ya, Alhamdulillah, terima kasih Nani di atas soalan tadi. So kita, rukun negara ini adalah yang mengikat kita dalam mewujudkan rakyat yang bersatu padu. So kita wujudkan rukun negara, dan yang terakhir itu ialah kesopanan dan kesusilaan.
di dalam kita menangani kepelbagaian pertikaian ini, maka yang paling penting ialah adab dalam berbeza pandangan. Tapi itu di kalangan umat Islam. Kalau dalam kalangan non-Muslim, kata kita dengan non-Muslim, saya selalu panggil, bahkan masa saya belajar pun saya suruh kawan dengan pelajar-pelajar non-Muslim ni. Kita kenal dan dia biasa je, dia tak ada tanya. Kadang-kadang kalau dia tanya baru kita jawab tentang agama. Sebenarnya kalau dalam konteks dakwah, bila kita nak mendekati orang yang nak, patutnya kita bersyukur bila dia nak guna atau dia menyebut perkataan Allah Subhanahu Allah, maka kita dah step, tinggal nak kenalkan je. Maka kalau macam saya suka kita menggunakan kaedah pertama ialah AA, attractive approach. Kita kena mendekati dengan cara dia boleh terima kita dengan lebih sopan, dengan lebih santun. Kemudian break the barrier. Kita kena pecahkan barrier ni. Kadang kalau makan nak pisah. Tak apalah kita makan satu meja, kalau sama makan dengan non-Muslim tu sama berbual dengan dia kan. Yang penting lelaki perempuan janganlah, lelaki-lelaki lah begitu. Lepas tu CC, cash common. Kita bincang perkara yang boleh dipersetujui bersama dulu. Kemudian dulu define the different. Macam dia nak sebut nama Allah. Apakah nama Allah yang dia faham dengan kita faham? Bila kita faham, baru dia kenal, oh Allah ini begini. Kan kita sedang berdakwah tu. Sebab dia dah sebut. Tinggal kita define the different. Kita bezanya kepada kita tauhid tadi. Bukan maknanya dia letak kata Allah di kitab dia atau di catatan dia itu menurut kepada teologi dia. Dan teologi dan maka timbullah, oh kalau gitu saya tak patut sebut ini kerana saya sudah mengguris agama anda. Tapi kita tak ada interaksi itu secara formal ataupun secara informal, ataupun kita ditakut dan dimomokkan. Akhirnya kita sentiasa menjarakkan diri, nak cerita takut dia terasa. Padahal dia nak tahu juga. Betul. Dia nak tahu. Baik Ustaz. Itu satu kupasan yang sangat baik. Dan sememangnya kita perlulah menggunakan isu ini sebagai satu opportunity atau peluang untuk kita khususnya umat Islam untuk sama-sama kita menyantunilah. Jadi kita akan bercakap bersoal dengan penambahbaikan dan peluang kita melihat hikmah di sebalik isu ini selepas ini. Kita akan berehat dulu, jangan ke mana-mana. Kembali lagi analisis selepas ini. Alhamdulillah, pusingan terakhir analisis kita pada hari ini membincangkan berkenaan dengan polemik isu penggunaan kalimah Allah itu. Sebelum saya bertanyakan kepada ahli panel kita berkenaan apa agaknya cara ataupun titik penyelesaian, saya ingin kupas dan bacakan siaran media Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tempoh hari yang menyatakan cadangan-cadangan bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung kalimah Allah kepada Majlis Raja-Raja dan pada masa yang sama memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian di antara kaum dan agama di Malaysia. Jadi Cikgu Amidi, bagaimana Cikgu mengangkat kenyataan ini dan mungkin apakah ini merupakan salah satu cara yang efektif bagi kita menyelesaikan polemik kalimah Allah ini, Cikgu? Okey, terima kasih. Bila sebut tentang polemik kalimah Allah ni, saya lebih percaya dengan pendekatan pendidikan berbanding dengan pendekatan undang-undang semata-mata. Kerana dengan pendidikan itu, maka kita akan dapat untuk mencari jalan keluar yang pelbagai. Kan, bukan semata-mata kita bawa kepada mahkamah, mana ada hukuman, dan mahkamah pula biasanya dia tak pernah kita jumpa keputusan mahkamah yang seri ni. Tak ada kan? Dia ada menang kalah kan. Dia ada menang kalah. Tak ada win-win. Tak ada. Kan. Jadi bila ada menang kalah ni lagi, itulah sebenarnya akan mempertajamkan. Betul. Kan. Jadi selain daripada kita bawa kepada material, jadi sekarang ini saya rasa hikmahnya adalah salah satu yang kita kena pertekankan adalah memahami. Saya kira umat Islam juga perlu untuk memahamkan, memahamkan sahabat-sahabat sebab kita ini berkongsi negara. Kan? Kita berkongsi negara, kita kena memahamkan rakan-rakan yang bukan Melayu, yang bukan Islam, ya, dengan kita mendekati mereka. Sebagaimana yang Ustaz Razak sebut tadi, tak nak kita kena berinteraksi dengan mereka. Jadi interaksi ini perlu kita laksanakan secepat mungkin dan juga dalam pelbagai peringkat supaya nanti kekeliruan ini dapat kita hapuskan hanya dengan kita berinteraksi sahaja.
Okey. Tapi dalam masa yang sama sudah tentulah dia mesti dimulakan dengan sistem pendidikan kita, dengan sistem pembelajaran kita untuk kita meraihkan kepelbagaian yang sebegini. Supaya nanti dia boleh untuk menyuburkan apa yang kita namakan sebagai budaya dialog. Budaya berbincang. Ya, sebab sekarang ni yang saya risau generasi alfa ni kan, dia tak boleh untuk tak boleh sebut pasal agama lah. Dia nak mencurahkan perasaan dia pun susah. Kan kita tengok bahasa-bahasa dalam WhatsApp kan, kalau bahasa-bahasa itulah yang digunakan untuk mencurahkan perasaan. Kalau saya lu payah saya nak terpikat dengan bini saya. Kan dengan main ringkas-ringkas. Jadi sekarang ni macam mana, dan itu juga sebenarnya kalau saya lihat itu juga masalah sekarang bila kita tengok ramai generasi muda yang ada masalah stres. Tak boleh nak berkongsi. Dia macam mana mereka ini nanti nak berkongsi pandangan-pandangan yang sebegini. Jadi saya ingat kita kena pecahkan, kita kena ada satu usaha yang bersungguh-sungguh ya, untuk membentuk generasi muda, ada karakternya ya, yang mana mereka ini mampu untuk menjaga negara, sebab ini adalah satu keunikan sebagaimana yang disebut dalam membangun negara madani itu ya, kita harus sedar bahawa dengan kepelbagaian ini bukan satu kelemahan. Kepelbagaian, keragaman ini adalah satu kekuatan, tapi kita mesti garap dengan betul. Garap yang betul ni saya lihat memang betul-betul dalam ini daripada segi sudut pendidikan. Kalau kita pergi kepada semata-mata perundangan ya, itu akan menyempitkan dan juga memberikan ruang yang agak terhad. Jadi saya ingat itulah kot pada pandangan saya setakat ni. Baik, Ustaz, mungkin apakah hikmah yang kita boleh manfaatkan terutamanya bagi pihak kerajaan, pemegang taruh atau stakeholders sebenarnya dalam merapatkan sebenarnya jurang salah tangkap kes itu tadi dan juga isu kalimah Allah. Bagaimana kita dapat menggunakan polemik isu ini sebagai satu hikmah, sebagai satu peluang untuk kita menambah baik dan sebagainya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi bila kita bercerita tentang hikmah, benda yang di sebaliknya dalam suasana keributan, ketegangan pada hari ini, pasti ada sesuatu hikmah yang dilihat. Dan hikmah ini pada mereka yang melihat dengan mata hati. Kalau dengan mata kasar, memang rasa sekarang ini ialah nak gaduh je lah, atau nak marah, nak demo ke contohnya. Tetapi kita melihat apa hikmahnya. Saya yakin dan saya percaya pihak kerajaan maupun penguatkuasaan dia faham perkara ni. Yang sebenarnya kena faham ialah layman, orang bawah ni yang mana terbuai dengan emosi yang boleh menerencatkan lagi proses perpaduan yang ada dalam negara kita dan konteks Malaysia Madani pada hari ini. Jadi apa yang kita patut buat, apa kita lakukan pada ini, dia macam yang Cikgu Amidin nyatakan, ialah dialog, lawannya debat. Kalau debat ni suasana itu mungkin kurang sesuai dalam negara kita kerana dia akan biasa debat ada kalah ada menang. Dialog ni mencari titik pertemuan dalam membina keseragaman. Walaupun akhirnya pertemuan itu dah menunjuk kepada dia faham, oh Allah Ta'ala, Allah merujuk pada begini, dan akhirnya yang bukan Islam ni menghormati atas keputusan kita dan dia boleh membuat sesuatu kenyataan itu ataupun menulis artikel-artikelnya dengan menghormati perasaan orang Melayu. Jadi dalam konteks begini, maka jabatan jabatan kerajaan, sekolah, institusi, pondok, masjid, takmir, semua ini semasa kuliah, sepatutnya masa kuliah memberi pencerahan, mengajak kepada para pendengar mereka atau anak-anak murid mereka ataupun audien mereka ini kepada yang lebih objektif, melihat sesuatu yang lebih besar. Kita ada dua mudarat. Nak pilih mudarat kecil atau mudarat besar. Diam saja pun mudarat, melakukan tindakan tanpa tindakan yang melulu itu juga mudarat. So ada tak ada, kalau dua-duanya mudarat, kena pilih mudarat yang kecil. Jadi mudarat kecil ialah sabar, kemudian serahkan kepada badan-badan berwajib untuk menyelesaikan di meja yang paling sesuai, mana kalau ada rundingan ke kehakiman ke kabinet ke dan sebagainya, supaya pertama sekali meletakkan kepentingan umat itu nombor satu, dan pastinya nak menjaga kesucian agama melalui pemakaian kalimah Allah. Yang ini perlu dilihat, dan saya yakin dan saya percaya
siapa pun di atas keraguan dan maksud saya ialah kebimbangan yang muncul ini harus jadi kendurkan, dan saya tahu semua orang faham, dan kita janganlah mencurah minyak lagi dalam konteks pada hari ini. Sebab anak-anak murid saya pun bertanya juga dalam kelas tu, macam mana Ustaz? Cakap tunggu kelas minggu depan lah. Saya pun kena pergilah juga kelas tu. Sebenarnya Ustaz, saya ada satu, masa kita sebenarnya tinggal sikit je lagi, tinggal 3-4 minit je lagi. Sebenarnya ada banyak lagi persoalan. Tapi saya memang ada satu burning question yang sedikit sensasi sikit. Tapi memang ramai sebenarnya yang di luar sana yang nak tanya. Isu ini sering kali dipalitkan dengan akidah. Itulah yang selalu diangkat. Ini adalah isu akidah. Tetapi mungkin adakah itu sebenarnya salah satu premis, adakah itu kebimbangan yang paling utama sekali yang kita perlu angkat? Apakah pandangan Ustaz? Okey. Bila isu akidah, Allah tu, kalau kita baca artikel, Allah itu kita faham apa? Katakanlah saya baca artikel ini majalah Kristian, dia sebut Allah. Yang saya faham, yang saya yakin apa? Kalau saya yakin Qul Huwallahu Ahad, dia tidak merosakkan akidah saya walaupun benda itu ditulis di kitab yang bukan kitab. Tapi kita jangan fikir orang lain yang cakap itu akidah dia. Sebab ini adalah akidah perkara yang berkaitan dengan keyakinan dirinya. So kecuali kalau orang tidak beriman walaupun dibaca Allah itu di Al-Quran tetapi faham dia lain, itu sepatutnya rosak akidah. Jadi selamat untuk kita katakan ia sebenarnya satu subjektif lah kalau kita nak betul-betul menolak ataupun menekankan itu adalah akidah, tapi sebenarnya itu lebih subjektif. Okey, malang sekali kita hanya ada 1 minit, 2 minit lah, seorang 1 minit. Kita ingin menanyakan apakah agaknya kesimpulan yang para panel kita boleh dapatan sepanjang lebih 45 minit kita bersiaran hari ini. Kita mulakan dengan Cikgu. Okey, baik. Kesimpulan yang boleh saya buat dari perbincangan kita pada hari ini ialah sebenarnya masalah ini telah pun dibincangkan dengan panjang lebar bermula daripada secara intensif daripada tahun 2013 lagi. Okey. Dan telah ada keputusan pada tahun 2014 yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan yang mana sebenarnya perbezaannya ialah boleh guna kebanyakan inaiman kalimah Allah itu boleh digunakan dengan tujuan-tujuan yang tertentu sahaja. Kebanyakannya dalam bentuk yang sedemikian. Dan sudah kita tak dapat untuk bertolak ansur sekiranya kalimah itu digunakan untuk menimbulkan kemarahan, merosakkan keharmonian ataupun menghina agama Islam itu sendiri. Jadi perkara itu telah pun diselesaikan oleh fatwa-fatwa negeri dan sekarang ini adalah kita nak memperincikan bagaimana penggunaannya supaya tidak berlaku macam tadi yang disebutkan oleh ada dari sudut pentadbirannya ada percanggahan. Jadi kita nak selesaikan perkara yang sedemikian supaya dia tidak boleh nanti untuk mencetuskan pada masa akan datang. Dan secara kesimpulan sebenarnya untuk orang Melayu ni dia ada beberapa tahap. Dia sebut tentang aturan ni. Okay, dia ada adat yang sebenarnya adat yang diadatkan, adat yang teradat dan ada adat istiadat. Jadi kalau kita faham setiap itu sebenarnya orang Melayu tak ada masalah dan dia tahu di mana dia nak letak sebagai satu jati diri dia. Wallahu a'lam. Baik, itu kesimpulan daripada Cikgu Amidi Abdul Manan, mantan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Terima kasih kerana bersama kami dan kita akan akhiri tutup dengan Ustaz Abdul Razak Arifin, Pengarah Pusat Islam Universiti Selangor UNISEL. Tutupkan analisis kita pada hari ini. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Nani dan juga Cikgu Amidi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, perkara pun dah berlaku. Yang penting macam mana cara kita melalui proses ini. Yakinlah ialah proses pendewasaan. Nak dewasakan kita dalam berinteraksi antara kaum, interaksi agama di dalam negara kita. Kita telah pun kita akui bahawa kita masyarakat majmuk dan kita nak hidup damai dan berdampingan dengan bangsa lain dan agama lain. Yang penting ialah akidah kita tetap satu, iaitu dalam konteks agama tauhid, Allah Ta'ala itu merujuk kepada Qul Huwallahu Ahad. Dan untuk itu kepada ibu bapa, anak-anak, pelajar-pelajar, mantapkan akidah dalam konteks di akhir zaman ini. Mantapkan akidah kita, insya-Allah Ta'ala kita akan dipermudahkan walau apa pun badai yang melanda, terutama dalam kalimah Allah dan sebagainya ini, maka kita boleh tetap tenang, kita menjaga akidah kita dan pertama dan akhirnya ialah negara ini
akan aman, makmur dan diselesaikan oleh mereka yang mempunyai kepakaran dan mereka yang mempunyai otoriti. Bukan kita akhirnya melakukan tindakan kita sendiri yang merugikan di masa akan datang. Wallahu a'lam. Bisawab. Baik, terima kasih kedua-dua ahli panel kita kerana sudi bersama-sama dengan analisis pada hari ini. Baiklah saudara, seperti menarik rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Mungkin itu yang dapat disimpulkan dalam apa yang kita bincangkan berkenaan isu berkenaan penggunaan kalimah Allah. Malaysia sememangnya negara yang unik. Bukan sahaja rakyatnya, malah pemimpinnya juga terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan juga bangsa. Tetapi Islam kekal berada di tempat tertinggi di negara ini. Cuma bergantung kepada individu itu sendiri untuk menilai dan mentafsir kepentingan Islam mengikut konteks yang hendak diketengahkan. Apa yang penting, mencari wasatiyah, kesederhanaan, keseimbangan dalam beragama, lebih-lebih lagi dalam konteks masyarakat majmuk. Saya Nadia Roslan, satukan ummah dengan ilmu dalam membentuk Malaysia Madani. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.